Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah bersama saya pada hari ini Muhammad Ridha bin Muhammad, kita akan membincangkan berkaitan dengan sembelihan. Yang mana kita tahu tak lama lagi kita juga akan bertemu dengan Aidil Adha, iaitu pada ketika itu kita akan sama-sama berkorban. Jadi berkorban ini ada berkaitan dengan sembelihan, ada kaitan dengan sembelihan, sebab bila kita hendak berkorban maka kita akan menyembelih binatang-binatang korban tersebut. Ini disebut dalam suratul Maidah ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم, yang bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai, iaitu binatang yang tidak disembelih. Ayat ini menceritakan pensyariatan sembelihan. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, iaitu binatang yang tidak disembelih, dan juga darah yang keluar mengalir, dan daging babi termasuk kesemuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah, dan yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum tamat ataupun habis nyawanya. Jadi apabila kita nak makan sesuatu, kita perlu sembelih binatang tersebut, haiwan tersebut dengan niat kerana Allah. Dengan niat kita bersembelih itu kerana Allah, barulah kita halal untuk memakan binatang tadi. Kemudian di dalam hadis disebut fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah, yang bermaksud apabila kamu hendak membunuh maka bunuhlah dengan baik, dan apabila kamu menyembelih maka sembelihlah dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada cara-caranya lah apabila kita hendak sembelih haiwan, maka ada cara-cara dan kaedah-kaedahnya. Jadi pada hari ini saya nak kaitkan sembelihan ini dengan pengurusan di masjid. Okey, pengurusan sembelihan di masjid, itu kita lihat dalam slide ini, antaranya masjid akan menyediakan tempat sembelihan yang sesuai dan praktikal, dan juga menggunakan teknologi korban yang moden dan efisien. Ini adalah salah satu pengurusan sembelihan yang terkini lah. Ada beberapa tempat menyediakan kawasan-kawasan sembelihan khusus untuk sembelihan, dan juga ada tempat-tempat yang mungkin moden sikit menyediakan teknologi yang terkini untuk digunakan untuk memudahkan proses pengurusan sembelihan. Antara kelebihan dia apabila kita menggunakan teknologi ini, antara kelebihannya adalah mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Jadi tak perlulah kita nak berpenat lelah ramai-ramai dan turun semua. Kita turun ramai-ramai, kalau kita guna teknologi ini sama juga turun ramai-ramai, tetapi tidaklah menggunakan tenaga kita dengan banyak, dan juga menjimatkan masa melancarkan pengurusan program korban tadi. Ini antara kelebihan dia lah, advantage dia. Kemudian juga masjid boleh menganjurkan kursus-kursus sembelihan. Ini banyak dilakukan di masjid-masjid, di surau-surau, kerana kita nak memberi pendedahan dan juga nak beri ilmu kepada masyarakat awam. Bagaimana cara untuk kita sembelih haiwan. Mungkin ada yang nak sembelih ayam di rumah, ataupun ada nak sembelih kambing di rumah. Jadi kita memberi kursus-kursus ini, dan kebanyakannya kursus bersijil lah. Kita panggil penyembelih-penyembelih bertauliah, contohnya daripada Jabatan Agama, dan kita ajar kepada masyarakat awam. Ini antara salah satu yang dilakukan perkhidmatan di masjid. Sebagai contoh kita lihat antara contoh masjid yang canggih sekarang lah, contoh masjid yang hebat dalam pengurusan sembelihan adalah Masjid Puncak Alam. Masjid Puncak Alam, antaranya Masjid Puncak Alam ni menyediakan kandang berpagar besi, mesin hidrolik, mesin pemotong tulang, troli, tempat pencangkuk di dalam sebuah bangunan yang berkeluasan 462 meter persegi, yang mana kawasan penyembelihan di Masjid Puncak Alam ini kosnya lebih kurang 260,000. Ada tajaan lah
Masjid Puncak Alam ni ditaja pusat sembelihannya, tempat sembelihannya. Maka dia dapat membina sebuah tempat yang selesa dan praktikal. Antaranya dia menyediakan kandang berbagai besi. Jadi kandang tu besar tuan-tuan. Kandang tu besar, boleh masukkan, boleh memuatkan binatang, haiwan korban yang banyak. Jadi tak perlulah kita nak terhadkan. Mungkin ada sesetengah tempat, sesetengah masjid yang terhadkan, oh tahun ni kita boleh buat 7 ataupun 8 lembu sahaja. Sebab apa? Sebab tak ada tempat yang luas dan selesa lah. Jadi di Masjid Puncak Alam antara tempat yang menyediakan beberapa teknologi yang moden lah. Antaranya juga disediakan mesin pemotong tulang. Ini paling pantas lah tuan-tuan. Bila kita ada mesin pemotong tulang ni senang. Berapa banyak tulang yang ada pun kita boleh selesaikan dengan segera. Mungkin ada tempat tu, sesetengah tempat, sesetengah masjid ataupun surau hanya ada 1-2 sahaja mesin pemotong tulang. Tapi di Masjid Puncak Alam ni kita boleh memperolehi mesin ini banyak dan dapat mempercepatkan proses memotong tulang. Okey, antaranya kita tengok sini, lembu beratur di laluan pagar besi, berpagar besi. Di tempat ni lah, di Masjid Puncak Alam ini ada laluan pagar besi. Jadi lembu tu kita tak takut lah. Kita tak takut dia akan terlepas lagi ke orang, kena sondol dan sebagainya. Kita tak takut tuan-tuan, sebabnya ada pagar besi. Yang kedua, mesin akan menghalakan lembu hidup tadi ke arah kiblat dengan hanya menekan satu tombol. Maka perkara ini akan mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam gambar ni, saya sediakan gambar dekat atas ni. Jadi bila ada lembu sampai je ke kawasan ni, dia akan jatuhkan, tumbangkan lembu itu terus menghadap kiblat. Tak perlu kita nak guna tenaga orang, nak jatuhkan lembu ramai-ramai, tarik kaki, tarik tali semua, tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Jadi guna mesin ni, tekan je satu button tuan-tuan, terus lembu tu jatuh menghadap kiblat, terus kita boleh sembelih. Mudah ya tuan-tuan, pantas dan juga mengurangkan penggunaan tenaga manusia. Dan yang ketiga, mempunyai sistem saliran darah haiwan korban. Jadi mana darah-darah yang turun tu, yang jatuh tu akan ditapis beserta dengan darah buku ditapis dan lemak-lemak juga ditapis. Dekat situlah kat kawasan di Masjid Puncak Alam ni, di kawasan penyembelihan mereka. Ini antara teknologi moden lah tuan-tuan. Mungkin tak semua tempat ada, tapi saya nak ceritakan apa yang kita boleh gunakan teknologi ni untuk kebaikan dalam proses penyembelihan. Okay, ini pula antara pengurusan korban semasa Aidiladha lah di masjid dan juga di surau ni perkara biasa lah. Antaranya yang pertama, menetapkan kadar harga. Kalau kita lihat tuan-tuan, masjid dan surau ni berbeza-beza kadar harga dia. Kalau orang tengok dekat surau sini 700 lebih, 750. Pergi kat masjid sebelah 720, murah sikit. Pergi masjid sebelah tuan-tuan 680, murah sikit. Jadi kena ada ketetapan harga lah. Setiap masjid tu, surau tu kena bagi tahu berapa harga supaya jelas. Orang yang nak masuk tu jelas. Kemudian yang kedua, mengambil nama peserta. Ini mudahlah untuk memudahkan pengurusan, mengambil nama peserta supaya kita mudah nak kontak siapa yang masuk, peserta yang masuk untuk mengambil bahagian dalam korban ini. Kalau kita ambil namanya, kalau tak ada nama pun kita ambil wakilnya, dan juga beserta dengan nombor telefon untuk mudahkan proses pembayaran. Nak datang wakil yang ambil daging, datang wakil yang tengok, ataupun mungkin ada yang nak sembelih pula pada ketika itu tuan-tuan, maka kita kena ambil nama mereka lah, nama peserta ni. Yang ketiga, menetapkan bilangan haiwan korban. Ini mungkin ada sesetengah tempat tuan-tuan yang terhadkan bilangan ni, sebabnya kawasan dia tak besar. Dan juga yang pertama, kita lihat pada kawasan lah, mungkin kawasan surau tu kecil je, boleh tambat lembu 3 je ataupun 5 je tuan-tuan, maka dia akan hadkan bilangan haiwan yang akan dikorbankanlah pada tahun tersebut. Yang kedua, berkemungkinan juga tempat itu tak ramai sukarelawan yang nak bantu tuan-tuan. Yang nak masuk mungkin ramai, nak masuk bayar, kemudian nak datang tolong tu tak ramai. Jadi mungkin kawasan itu, masjid itu atau surau itu hadkan bilangan haiwan korban kerana tak ramai yang nak bantu pada ketika korban dijalankan. Jadi mereka hadkan haiwan lah. Kemudian seterusnya, mereka masjid ni akan mendapatkan haiwan korban lah. Dia akan cari mana-mana yang ada sediakan perkhidmatan haiwan korban. Mungkin ada yang cari besar, mungkin ada yang cari sederhana tuan-tuan. Itu terpunanglah kepada masjid dan juga surau yang menguruskan. Kemudian menyediakan tempat sembelihan yang selesa, yang strategik,
Mungkin ada masjid yang letak sebelah masjid, di luar pagar ada, tapi kena jagalah. Kena jaga supaya tak ada haiwan sembelihan, haiwan korban tu tak ada yang mati. Ada yang mati tuan-tuan, berlaku kes mati. Jadi kena jaga. Tak ada yang mati, tak ada yang kena curi, tak ada yang terlepas dan sebagainya lah, kena jaga. Tempat sembelihan yang selesa lah kena sediakan. Kemudian masjid juga akan menyediakan tukang sembelih. Biasanya imam dan juga bilal. Kalau tak ada yang wakil nak sembelih, maka imam dan bilal akan sembelih. Kemudian menyediakan peralatan sembelihan macam-macam tadi tuan-tuan. Contohnya mesin pemotong tulang, ataupun pisau sembelih, ataupun cangkul nak korek tanah lubang tuan-tuan dan sebagainya lah. Kemudian mengagihkan daging korban ni masjid akan uruskan supaya tidaklah kecoh pada hari tersebut. Ada yang ambil lebih, ada yang bawa lari kepala dan sebagainya, berlaku tuan-tuan. Jadi kena diuruskan oleh masjid. Dan yang terakhir, memastikan program korban berjalan dengan lancar. Semua ni adalah pengurusan korban semasa Aidil Adha di masjid. Jadi masjid kena jagalah, masjid, AJK masjid dan juga pengurusan kena jaga perkara ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, antara fungsi lah majlis ataupun jabatan agama, kita boleh lihat di sini. Antaranya yang berkaitan dengan korban adalah berkaitan dengan halal juga tuan-tuan, sebab sembelihan ni berkaitan dengan halal juga. Antaranya dekat sini kita tengok nombor 4, melaksanakan pemantauan kepada juru sembelih. Sembelih kena ada, kalau yang tukar-tukar sembelih tuan-tuan, di luar-luar tu kena ada sijil sembelihan, dia kena ada kelulusan lah tuan-tuan. Tak boleh nak sembelih saja. Kemudian apa? Menguruskan permohonan baru dan lanjutan bagi tauliah penyembelihan halal ayam. Mengendalikan, mengurus setiakan temuduga surat tauliah sembelihan. Kemudian menyediakan bahan-bahan terbitan, laporan maklum balas berkaitan isu pengurusan halal dan sembelihan. Melaksanakan program, seminar, bengkel, kursus, taklimat, lawatan berkaitan isu-isu halal dan juga sembelihan. Menguruskan pameran bahagia. Jadi kat sini tuan-tuan, ada majlis agama ada sediakan beberapa perkhidmatan lah yang berkaitan dengan sembelihan. Kalau kita nak panggil, minta bagi tazkirah, bagi ceramah, bagi talk berkaitan sembelihan, ada tuan-tuan, majlis agama ada sediakan. Ataupun kita nak minta jadi orang yang praktikal mengajar sembelihan juga ada tuan-tuan, kita boleh minta daripada jabatan agama. Juga kalau kita ada rezeki lebih tuan-tuan, kita boleh minta jabatan agama untuk taja kita punya haiwan sembelihan dalam program. Sebagai contoh, kita buat program sembelihan, kursus sembelihan, kita minta jabatan agama untuk taja 30 ekor ayam untuk praktikal. Jadi ini antara fungsi jabatan ataupun majlis agama tuan-tuan. Kita boleh lihatlah mereka menyediakan beberapa perkhidmatan. Wallahualam tuan-tuan, semoga perkongsian kita bermanfaat pada hari ini. Yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.